Sekarang kita berpindah kepada 5 faedah yang kita akan korek, kita akan ambil, petik, kutip, ambil daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Yang pertama, tanda pelajar yang pertama. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Ayat 12. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat. Allah Ta'ala akan masukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tulis pelajar sini. Yang pertama, faedah yang pertama, tapi beberapa poin yang kita kena catat supaya nampak jelas. Amal soleh mesti dibina di atas iman. Amal tanpa iman la faidatah. Tak boleh. Ramai orang yang buat NGO, charity, kebajikan sana sini, tapi dia tidak beriman, maka dia tak boleh ambil pahala. Rugi. Fal munafiqun ya'malun. Orang munafik juga beramal. Kadang-kadang ada muncul dia di masjid solat, tapi mereka tidak beriman, la faidata fi. Maka di sini Allah Ta'ala sebut walladzina amanu wa amilus solihat. Maknanya mesti ada dua, amal, iman dan amal. Amalan tak jadi soleh kecuali dua perkara. Tulis ni pelajar. Amalan tidak menjadi soleh kecuali apabila ada dua perkara. Yang pertama, ikhlas. Kita buat kerana Allah. Yang kedua, mutaba'atun nabi, ikut hak Nabi buat, baru jadi soleh. Kalau hak Nabi tak buat, Nabi tak ajar, kita reka sendiri, tak jadi. Berhati-hatilah para jemaah sekalian dengan kaedah yang besar ini. Maknanya orang nak masuk syurga dua syarat. Yang pertama beriman, yang kedua amal soleh. Amalan nak jadi soleh dua syarat pula. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tak ada, tak jadi. Faedah yang kedua, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Puak-puak kafir berseronok-seronok, makan sana makan sini, makan besar makan kecil, sebagaimana hayawan je makan. Kita taklah bandingkan buruk, mereka tu macam hayawan. Tidak. Jangan pula kata ini menghina agama lain. Bukan. Kita nak dari sudut konteks apa yang persamaan di antara mereka. Maka ulama tadabbur kata dilalatun ala anna kasratal aqli min sifatil kufar. Banyak makan itu daripada sifat orang kafir. Buat kafir ni banyak cara makan. Kira makan ni maknanya dipanggil sifat orang kafir. Apa dia? Banyak makan. Jadi kita jangan duk banyak makan sangatlah. Kalau banyak makan tu maknanya sifat orang kafir. Tadi kita dah sebut dalam hadis, orang mukmin makan dengan satu perut, orang kafir makan berapa? Sab'atu, 7 perut. Siapa dia makan banyak, ini sifat orang bukan Islam. Orang Islam makan sedikit, kita banyak berpuasa insya-Allah. Sebab kerja dia duk makan. Kita pun jangan duk banyak makan, tak apa. Kata orang makan kerana hidup, kita makan kerana hidup, bukan hidup kerana makan. Apa kena makan? Sebab hidup ni kena makan. Kalau tak makan tak boleh. Tapi bukanlah kata aku ni hidup untuk makan. Kita akan ngomong belakang mana ada. Faedah yang ketiga, dalam ayat yang sama, innallaha yudkhilul ladzina amanu, Allah Ta'ala sebut tajri min tahtihal anhar. Kenapa agak banyak sangat bila sebut tentang syurga? Tuhan sebut syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa sungai banyak sangat disebut dalam syurga? Tadi berapa jenis sungai ada? Berapa sungai ada?
4. Air, madu, susu, lagi arak, ada 4 semua. Lish, kenapa? Jawab dia ni. Li'annal anhar yatba'u al-ashjar. Bila ada air, ada pokok. Wal ashjar tatba'u has-thimar. Bila ada pokok, ada buah. Maka daripada buah itulah kita makan, daripada bijirinlah kita hidup. Wali annahu sababu hayatil alam. Alam ni hidup dengan makanan. Makanan mari daripada mana? Mari daripada air. Allahu akbar. Tuhan buat bandingan, wan naru, api pula sebab-sebab daripada kebinasaan, wal mu'minin walil mu'min alma, mana orang mukmin tu diberi air di bawah, mengalir di bawahnya, maknanya sumber kehidupan duduk pada orang mukmin. Api menjadi sumber kepada kebinasaan. Nauzubillah. Itu rahsia dia. Kenapa sungai banyak disebut di dalam syurga, dan Quran juga telah mengulang-ulangi syurga. Bila sebut syurga ya, tajri min tahtil anhar, banyak sungai di bawah. Allahu akbar. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan kami semua ni ahli syurga, yang kami akan menikmati semua sungai-sungai yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang keempat, qauluhu ta'ala walladzina kafaru yatamatta'un. Orang kafir berseronok-seronok. Timbul soalan, tanda soalan pada khassahum bizikri. Kenapa Allah Ta'ala sebut orang kafir berseronok-seronok? Ma'annal mu'min aidan lahu tamattu bid dunya. Orang mukmin juga suka. Nah, kita tengok orang mukmin pun banyak juga makan. Siapa mereka ada blog nah, ada dia punya channel nah. Channel jalan-jalan cari makan. Betul? Kerja makan. Allah, kadang-kadang kita malu. Pergi Mekah nak pergi cari haji mabrur pun, kawan-kawan duk ajak malam ni makan unta, esok nasi mandi, lusa nasi aib. Macam-macam kita pergi makan. Pakat duk post Facebook pula tu. Malu kita ya Rabb. Jadi orang mukmin juga makan. Ya tamattu'. Kenapa disebut dalam ayat ni ya tamatta'un puak kafir, tak sebut orang mukmin? Jawab, tulis. Ada jawab berapa jawapan? Jawapan yang pertama, man yakunu lahu mulkun azim. Orang ni ada benda yang besar dia miliki. Lepas tu dia ada benda kecil. Orang tak akan sebut hak kecil, dia sebut hak besar. Faham tidak? Orang ni kita kata dia ada kereta Mercedes, dia ada kereta kancil. Orang tak kata dia ni pemilik kereta kancil ni. Sudah. Dia ni ada kereta Mercedes tu. Oh gitu. Jadi orang mukmin ya tamatta, tapi terkawal, di bawah kawalan. Ada logo halal, ada logo haram. Kita makan terhad, makan dengan SOP bismillah, makan dengan tangan kanan, makan yang halal. Jadi puak kafir gomo belaka. Sebab itulah Allah kata ya tamatta'un, duduk situ. Satu. Jawapan yang kedua, ad-dunya lil mu'mini sijnun. Nabi sebut dunia ni bagi orang mukmin macam penjara. Dunia ni bagi orang mukmin macam penjara, bagi orang kafir macam syurga. Wa may ya'kulu fis sijni la yuqalu innahu yatamatta. Ahli penjara ada makanan dia. Orang duduk penjara ada makanan tak? Ada makanan macam kita duduk asrama juga. Makan pagi ada, sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang ada. Tapi orang tak kata oh dia tu sedang menikmati hidangan yang sedap dalam penjara. La, penjara lah. Orang tak menikmati dalam penjara. Sama juga orang duduk dalam hospital. Allah makan ni tawa makan. Berbeza dengan orang duduk dalam dunia dia makan tu kuat. Itu beza. Kenapa orang kafir disebut ya tamatta, tidak disebut kepada orang yang beriman. Allahu akbar. Faedah yang kelima, tengok ayat 14. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Adakah orang yang duduk berpegang dengan dalil, berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, menurut huraian para ulama yang benar ini,
Sama seperti orang yang terperangkap dengan perhiasan-perhiasan dunia, yang diperangkap oleh perhiasan yang dimain oleh syaitan, mengikut hawa nafsu, jawabnya tak sama. Maka hari ini para jemaah sekalian, kita kena ingat, syaitan dia guna kosmetik, alat makeup. Itu mainan syaitan. Hak buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Hati-hatilah kita. Dia nak lagakan kita sama-sama orang Islam, dia bawa mari dia create satu tuduhan label, letak atas kepala orang ni. Walaupun kita bercakap dengan Quran, walaupun kita bercakap dengan hadis, walaupun kita nukil pandangan ulama-ulama yang muktabar, qala Syafi'i, qala Malik, qala Nawawi, qala Al-Ghazali rahimahullah, tak boleh pakai. Tapi orang hak mari, ini mimpi saya, ini guru cakap, ini macam-macam, dia jumpa dengan Nabi, mari kapur dia, hebat, ini tokoh wali besar, orang ni semaya apa tidak, tak apa, bangga. Ada setengah tak saya duk cerita tok guru dia tak semaya jemaah, bangga cerita kepada orang. Tok guru ni dia ada tasbih panjang, jadi kalau orang nak jumpa dengan dia holo tasbih. Jadi orang mari pakai sal dengan tasbih, dia karang, bangga benda-benda yang khurafat macam ni. Maka dia telah dijulang sebagai pejuang ahli sunnah. Mereka inilah orang yang benar, orang yang duduk bawa sunnah Nabi dituduh macam-macam. Kita kata itulah permainan syaitan. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, hati-hati dengan permainan syaitan. Talbisu Iblis, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Ibn Jauzi, namanya Talbisu Iblis, belitan iblis. InsyaAllah kita akan baca. Mudah-mudahan kita hilang daripada perangkap mainan syaitan yang cukup berbahaya. Cukuplah 5 faedah yang dapat kita kutip daripada ayat kita ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 16 dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.